A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera. Rakaman untuk yang mana yang tak dapat jantas kita tengok lah. So sekarang ni ada 25 orang, 26 maksud saya, 25 orang lah. So ada ada lagi 4 orang yang tak join. Okay, jadi nanti saya akan attendant. Okay, kita terus kepada topik differentiation. Untuk makluman awak, nampak kan? Untuk makluman awak, topik differentiation ni adalah satu topik yang sangat panjang. Okay. Ada 122 muka surat. Kita tengok ke atas ni lah. 122 muka surat. Okay, 122 muka surat. Okay. Dan topik dia agak ni lah. Kalau siapa yang pernah mengambil subjek matematik tambahan masa tingkatan 4 dan 5, insyaAllah tak ada masalah. Siapa yang first time, okay, mungkin kena ambil perhatian sikit topik ni. Okay, differentiation. Differentiation ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil pembezaan. Okay, pembezaan ataupun differentiation. Dan topik ketiga kita panggil integration ataupun pengamiran. Ataupun integrasi ataupun pengamiran. So, dalam topik ini kita belajar sikit tentang apa? Rules of differentiation, hukum differentiation. Kita tengok basic rule of differentiation dulu. Okay. Yang pertama kita tengok constant rule ataupun hukum pemalar. Untuk hukum ataupun ni constant ni adalah pemalar. Okay, pemalar. Jika Y sama dengan K, K adalah pemalar. Okay. Biasanya kalau satu persamaan Y ni mesti ada lipatkan X. Contoh Y sama dengan, contoh ini yang biasa kita tahu 3X campur 5. Okay. Y sama dengan, contoh 2X kuasa 2 campur 3X campur 3. Ini adalah hukum yang persamaan-persamaan bagi ini sama Y dan X. Y sama dengan berapa X, Y sama dengan berapa X. So, kalau kita wakilkan dalam bentuk graf, ini dapat straight line. Yang ni tengok adakah dia positif atau negatif. Kalau positif, dia bentuk macam mana. Kalau negatif, bentuk macam mana. Okay. Kalau dia positif, dia bentuk macam senyum. Kalau negatif, dia bentuk balik macam tu. Okay. Okay. Ini awak dah belajar. Okay. Sekarang ni, bila saya bercerita tentang pemalar. Okay. Okay. Y adalah gangguan aja. Okay. Y sama dengan K. Dan K ni adalah pemalar. Pemalarnya ini anything nombor lain lah. Jadi, dy dx, kalau dalam sebutan Y itu tidak ada X. Itu yang saya katakan pemalar. Ketika Y sama dengan 4. Y, contoh, Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan apa-apa-apa. Y sama dengan 5/17. Okay. Tidak ada X di samping huruf-huruf atau nombor-nombor ni, maka ini adalah pemalar. Ini adalah pemalar. Tapi kita panggil constant. Constant satu, variable. Variable ialah pemboleh ubah. Okay. Yang terkeliru. So, okay, Y apa-apa nombor
Okey, yang tidak ada X di samping ni. Tak ada sebelah dia tak ada X, itu adalah pemalar. Jadi, by dy dx, d per dx bermaksud perbezaan ataupun differentiation terhadap permalar tersebut adalah bersamaan dengan kosong. So, apa sahaja nilai yang tidak ada X di samping, tidak ada X di sebelahnya, adalah sama dengan kosong. Itu yang paling mudah lah. Yang paling mudah, apa-apa sahaja pembezaan bagi satu permalar adalah kosong. Dan dalam kata lain, kat sini, in other words, the differentiation of a constant is always zero. Okay. The differentiation, pembezaan bagi satu permalar sentiasa kosong. Okay. Okay. Okay, tengok example 2.1.1a. 2.1.1a. Okay, dapatkan dy dx bagi setiap yang di bawah ni. Y sama dengan 3. Bila Y sama dengan 3, 3 adalah constant ataupun permalar. Okay, so d per dx bagi 3 atau d sama dengan kosong. Okay. Okay, tengok contoh yang kedua. Y sama dengan 1 per 2. So, D 1 per 2 bagi D per dx jadi 1 per 2 sama dengan kosong. Yang ni set bagi 3. 3 sama dengan kosong. Yang ni ada gangguan lah. Kosong. So, yang ni pi sama dengan kosong. Okay. Mudah. So, kesimpulannya, pembezaan bagi satu pemalar adalah kosong. Kalau ada X, tanda kita lain. Okay. Terusnya, itu yang pertama, iaitu masuk kita constant rule. Dua, kita masuk power rule. Okay, hukum kuasa lah. Macam dalam law index pun kita ada kan, power rule, ada quotient rule, ada product rule kan. Okay, yang ni, yang kedua, kita ada power rule. Bukan power rule, power rule. Jika Y sama dengan AX. Okay, tadi tu Y sama dengan A saja, tapi yang ni tiba-tiba ada X. So, ada X kat sini berkuasa dengan N. N tu any number ataupun constant. Okay, A tu ialah berapakah kali X kat situ. A tu. Berapakah nilai X tersebut. A ni boleh jadi nombor lah. Kosong. Kosong tak ada lah. Pasal kosong tak boleh. 1, -5, 4 per 3, 17, apa-apa nombor. A tu adalah nilai. N tu adalah nombor lah. Positif dan juga negatif. Okay. Jadi, kalau kita diberi situasi macam ni, Y sama dengan AX kuasa N, jadi nak dapatkan differentiation ialah cara N kuasa tadi tu ditolakkan dengan 1 dan nilai N tersebut kita kalikan dengan A di hadapan. Sebagai contoh, saya bagi pemudah, Y sama dengan 3X kuasa 2. Okay. So, kita pecahkan sini. A dia adalah 3. X tu adalah X lah. Manakala N adalah 2. Okay. So,
kita buat dia punya ni, N kita letak depan 2 kali dengan A. A sama dengan berapa? A sama dengan 3. Okay. Kali dengan X. N 2 tadi tolak 1. So, kita akan dapat 6 X kuasa 1. Okay. So, ini adalah D per dx. So, dapatlah dy per dx ni adalah 6x. 2 ni kali dengan 3 dapat 6 x. Itu 2 ni tolak dengan 1. Berbeza dengan integration ataupun pengambilan 2 tadi kita campur 1. Itu lagi kita. Itu nanti kita buat 3. So dapat idea. So dapat 6x. Okay, contoh kat sini. Find dy dx for each of the following. Okay, diberi y sama dengan 5x. So kita gunakan formula. Kita cari dapatkan dahulu. Kita list down sekali information. A dekat sini sama dengan 5. Okey, X sama dengan X. Kemudian N. N adalah sama dengan berapa? 1 dan kosong. Okey, X adalah sama dengan 1. Okey, kita tak tulis lah. Jarang kita tulis kuasa 1. Jadi, kalau negatif 1, kena tulis negatif 1 lah. Tapi kalau kuasa 1 tak tulis, kosong. Memang tak adalah. S kuasa kosong ada sama dengan 1 kan. Okay. So, tulis. Kita listkan sekali information. Kemudian N tadi didarabkan dengan nombor di hadapan, iaitu 1 kali dengan 5. So dapat 5 lah. Okey. 5. Kemudian X kuasa 1 tolak 1. 1 tolak 1 sama dengan 0. So X kuasa 0. Sekejap Okey, sebelum saya teruskan lagi, ada siapa yang nak bertanya tak? Siapa nak bertanya tak? Siapa yang faham, angkat tangan. Siapa yang faham, tolong angkat tangan. Ada 30 orang, semua datang sini. Ada 30 orang. Saya, so ada seorang lagi tak ada, siapa yang tak ada ni. Okay, semua faham. Kembali pada tadi, topik. Okey, yang kedua, Y sama dengan, ini pun saya dah tunjukkan dah waktu ya. Okey, semua sama lah ni. So, A kita sama dengan 5, N sama dengan 3. Okey. So, kalau nak tengok ni macam pening kan. Okey, tarik depan 3 kali 5, 15. Kemudian X, 3 tolak 1 dapat 2. Okey, mudah saja ini. Okey, kita tengok balik lagi contoh. Okey, yang ni, macam mana ni? 1 per X ni macam mana? Okey, ingat kembali yang dalam indeks. Okey, dalam indeks, kalau di bawah ni, dia cakap yang negatif kita tarik dan menutupi ni kan. So ini jadi di bawah, ni atas. Sama juga kalau macam X kuasa negatif 2. Kita tarik kat sini, sebubuh sini, jadilah 1 per X kuasa 2. Okey. X kuasa negatif 5. Kita tarik ini, X kuasa negatif 5. So sama macam ni prinsip dia. Okey. Okey. 1 per X. Okey, kita padam balik sekarang. Okey, 1 per X adalah, okey, sekarang ni kita dapatkan nilai A dulu. So A ni sama dengan berapa? A ni sama dengan 1, manakala N sama dengan negatif 1. Okey, so kita dapat tu direct kat sini. So dy per dx sama dengan 1 kalikan dengan negatif 1 X. Okey, asal 1 kan kat depan ni.
Kalikan negatif 1 kali X. Kemudian N ni adalah negatif 1 tolak 1. Berdapatlah negatif 1 X tolak 2. Okay. Ataupun kita ringkan negatif X kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk negatif 1 per X kuasa 2. Bodoh boleh. Ingat pasal negatif 1 tadi, kalikan dengan depan, terdapat negatif X ataupun negatif 1 X. Okay. Dan ni negatif 1 kali tolak 1, hutang 1 lagi dapat hutang 2. So dapatlah negatif X kuasa negatif 2 ataupun negatif 1 per X kuasa 2. Okay. Yang keempat, A sama dengan negatif 4 manakala N sama dengan 2. So, kali ke depan, negatif 4 kalikan dengan 2 kali dengan X. Okay. Silap, saya kena tulis terbalik dulu. Okay, kadang keliru. Kita kena, betul lah. Kita tulis negatif 4 dulu. Okay, negatif dulu. Tulis nombor yang didarab di atas tu adalah 2. Kalikan negatif 4 dulu. Okay, saya tengah tunjukkan yang bahawa yang depan adalah hasil daripada kuasa tadi. Tarik ke depan 2. Kalikan negatif 4 ialah A. Kemudian ada X. Kemudian N ialah 2 tolak 1. So, dy per dx kat sini kita dapat negatif 8 X dengan 1. Tapi tak pasti tulis lah. Mesti 8X saja. Okay, yang ni. 2 per X. Lama. 2 per X ni macam mana? 2 per X ni adalah sama dengan berapa? 2 kali 1 per X lah. Okay, ataupun pula 2X tolak 1. Okay. 2X itu maknanya 2 kuasa X tolak 1. Dia beza dengan ni, dengan X per 2. Kita 1 per 2 tu lain. So, 2X kuasa negatif 1. So, A dia sama dengan berapa? A dia sama dengan 2. N dia sama dengan negatif 1. Kali depan, masukkan negatif 1 kalikan dengan 2 kali dengan X, negatif 1 tolak 1. So, dapat negatif 2 X tolak 2. Ataupun kita tulis negatif 2 per X kuasa 2. Okay. Boleh. 1 per 5 X kuasa 3 boleh juga ditulis sebagai 1 per 5 X kuasa negatif 3. Okay. 1 per 5 X kuasa negatif 3. So, kita dapat sini boleh tulis balik 1 per 5 X tolak 3. A sama dengan 1 per 5. Manakala N sama dengan negatif 3. So, kali depan 1 per 5, mana kita kali depan negatif 3 kalikan dengan 1 per 3 kali X, kemudian negatif 3 tolak 1. So, kita dapat sini potong-potong, dapat negatif X kuasa negatif 4. Okay, potong ini. Potong pula. So, negatif X kuasa negatif 4. Okay, ataupun kita boleh tulis sebagai negatif 1 per X kuasa 4. Okay, satu tiga ni. Ya Allah, silap. Sorry, saya silap. Sama nak tegur saya pun buka ni. Aduh. Satu per 5 N ni. Dekat sini silap ni. A dia adalah 1 per 5.
Okey, 1/5 negatif 3 kali dengan 1/5 kali X kuasa negatif 3 tolak 1. Terus kita dapat negatif 3/5 X kuasa negatif 4. Ataupun kita boleh tulis negatif 3/5 X kuasa 4. Okey. Okey. Seterusnya, composite rule. Okey, composite rule ni ada kuasa kat situ dan ada kurungan lah. Maknanya if A didarabkan dengan satu ungkapan UX berkuasa N, di mana pemala N adalah constant, jadi untuk mendapatkan pembezaan dia, ini rumus dia. Mana kuasa tadi didarabkan depan macam biasa, kuasa ditolakkan dengan satu dan didarabkan dengan pembezaan di dalam kurungan. Ini adalah pembezaan dalam kurungan. Okey, didarabkan. Mana U ni panggil U prime. Sebutan dia U prime. Okey, kita bezakan. Okey, kita tengok contoh. Find dy dx for each of the following. Ini adalah soalan dia. Carikan dy dx. Ikutkan secara logik, awak kena darabkan sebanyak 6 kali. Maksudnya macam mana tau? 3 x kuasa 2 tolak 7x kalikan dengan 3x kuasa 2 tolak 7x. This one adalah yang baru. Ini kuasa 2. Nampak? Ini kuasa 2 macam ni. So, awak akan dapatlah 3x kuasa 2 darab 3x kuasa 2 dapat 3x kuasa 4. 9x kuasa 4 dan bla 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 lagi. Baru 2. Buat lagi 2, buat lagi 2 dan times together semua sekali. Okay, together. Maknanya memang gila lah. Kuasa 6 lah. Ini darab ini, darab ini. So, darab dengan 3x kuasa 2 tolak 7x kali dengan 3x kuasa 2 sampai 6 kali. Okay. Banyak kan? Okay. Tapi kita ada satu formula untuk mengira dia dengan cepat mungkin. Sekejap lagi. Ini formula dia tadi tu. Okay. We will use the formula. So kita tengok, kita daripada soalan kita extractkan nilai dia. Berapakah nilai A dia nak, berapakah nilai U dan berapakah nilai N. Tiga. Yang sebelum ni kita nak tahu berapakah nilai A dan nilai N. Tapi dalam ini kita nak cari berapakah nilai U. Okay, so U nanti, U tu sendiri kita kena differentiatekan dia. Okay, U ni kita kena differentiate. So, ini pada tak ada kaitan. Pada ambil bisa bantu sekarang, ambil ini sebagai ini pula. Okay, tengok berapakah nilai A? Kita tengok A sama dengan 1. Macam mana 1? Depan kurungan ni tak ada apa-apa. Kalau sini ada 4, so A tu sama dengan 4 lah. Tapi kat sini depan tu tidak ada nombor. So dia adalah A sama dengan 1. Okay, tulis 1. U ialah apa nombor yang dalam kurungan tersebut. Apa dia? 3x kuasa 2 tolak 7x. Itu adalah U. Okay. Dan yang ketiga, apakah nilai N?
N adalah sama dengan 6. So, ini formation yang perlu awak dapatkan. So, kalau ikut soalan pun ada juga markah. Kena ada 3 ni untuk menjawab soalan ni, kena ada 3 ni. 1, 2 dan 3. Okay, ada 3 soalan, 3 info yang perlu awak ada. Langkah seterusnya ialah kita dapatkan pembezaan bagi U. U prime. Dapatkan U prime dia. Dengan cara mana kita bezakan dia saja. 3x kuasa 2 tolak 7x. Okay, kita pergi bawah ni lah. 3x kuasa 2 tolak 7x. So, Ux adalah 3x kuasa 2 7x. Satu lagi ni. Lupa tinggal ni. Okay, ada 7x di sini. So, dia tak buat lah. Kat sini tak ada, kat bawah ada. Okay, nanti kalau dapat buku tolong betulkan. Sini ada 7x. So, pembezaan bagi 3x. Okay, 2 dikalikan dengan 3. So, dapat 6x. 2 tolak 1. Okay, 3x kuasa 2. Kalau kita divide x kan dia 3 kali 2. So, bukan 3 kali 2. 2 kali 3. Walaupun nampak sama jawapan, tapi kena betulkan 2 ni kena letak depan. So 2 kalikan dengan 3 x, kemudian 2 tolak 1. So sini dapat 6x. 2 tak 1 kuasa 1 dah. Satu lagi adalah 7x. Okay, 7x. 1 ni letak depan. So 1 kali dengan 7. Okay, lepas tu kali dengan x. 1 tolak 1. Okay, so sini dapat 7. 1 tolak 1 adalah kosong. Apa-apa sahaja nombor yang terbenda yang berkuasa kosong adalah sama dengan 1. So dapatnya 7 kat sini. So kat sini sepatutnya 6x tolak 7. Betul kan? Dekat dalam ni saja. Nampak yang lain betul lah. Okay. So masukkan ke dalam nilai apa dalam formula. Inilah formula dia. Okay, N adalah kuasa tadi berapa? N adalah 6. So 6 letak kat depan. Kali dengan A. A kat berapa? A sama dengan 1. Bukti 1 dekat depan kurungan ni tidak ada nombor. So have any number kat situ. So assume that memang dia adalah sama dengan 1. Kalau dia negatif 5, itulah nombor A iaitu negatif 5. Kalau depan dia 1/4, A dia adalah 1/4. Okay. So 6 kali 1. Kemudian apa lagi formula dia? Ux, tekalkan nilai Ux yang ada. Ux adalah 3x kuasa 2 tolak 7x. Okay, ini adalah nilai U. U adalah yang nilai U lah. Ataupun U yang ni. Okay. Kemudian N tolak 1. N kat sini ada 6. 6 tolak 1 kat sini. Okay. Dan didarabkan dengan U prime. Iaitu U yang telah kita bezakan. Kita differentiatekan dia. Berapa? Ini dia. Okay. 6x tolak 7. Betul kan 6x tolak 7. Betul? Kemudian kita multiplykan kedua-dua ni. Ni salah set ni. Kalikan dengan 6. So 6x tolak 7. Kalikan dengan 6. So dapat berapa? 36x tolak 42. Okay. Jawapan dia yang ni salah. So yang sebenarnya adalah 36x tolak 42 didarabkan dengan 3x kuasa 2 tolak 7x. Jawapan sebenarnya adalah 3x tolak 42 didarabkan dengan 3x kuasa 2 tolak 7x kuasa 5. Ini yang sebenarnya. Okey, boleh Kita betulkan balik yang kesilapan-kesilapan yang ada dalam ni.
Okey, yang ni jangan pakai. Okey, seterusnya. 3/1 tolak 3x kuasa 5 is also. Okey. Okay. Ini saya bagi maklumkan bahawa kalau dalam differentiation dan integration ni, awak kalau boleh tulis semula nombor persamaan tu dalam bentuk single line, jangan ada dalam bentuk pecahan. Okey, jangan tulis nombor dalam bentuk pecahan. Macam ni kita kena tukarkan dalam bentuk macam satu nombor dalam satu baris saja juga. Jadi 3/1 tolak 3x kuasa 5 ni juga dikenali sebagai 3 darab dengan nilai ni kuasa negatif 5. Maknanya yang bawah kita naik ke atas. Okey. Naik ke atas. Itu kuasa 5. Okey. So, dapatkan nilai A. A adalah sama dengan 3. U sama dengan 1 tolak 3x. N sama dengan negatif 5. Okey. Kemudian kita dapatkan U prime. U prime dia sama dengan berapa? Kat sini 1 adalah pemalar. Anything pemalar. Kalau differentiate ni dapat 0 tolak 3x. Okey, differentiate 3x. Okey. X kuasa 1 kali negatif 3 dapat negatif 3 lah. So X 1 tolak 1 dapat 0. So selesai. So U prime dia sama dengan negatif 3. Awak dah dapat A. Awak dah dapat A. Awak dah dapat U. Dah dapat N. Dah dapat U prime. So boleh settle lah, tak ada masalah. So masukkan nilai N. N betul betul 5. Okay. N kali dengan A kalikan dengan U. N tolak 1 differentiatekan yang ni. Saya dapat berapa? Okay. Negatif 5. Nampak. Negatif 15. Okay. Kalikan dengan 1 tolak 3x kuasa negatif 6 didarabkan dengan negatif 3. So sini dapat 45 1 tolak 3x kuasa negatif 6. Okay. Boleh ini? Betulnya ada yang buat ini. Okay. Okay, cuba buat yang ni sendiri. A dah ada, U dah ada, N dah ada, U prime tak ada lagi. So U prime bagi U prime bagi U adalah 2x kuasa 4 tolak 5x. So dapatkan U prime sama dengan berapa? 4 kali 2 8. X kuasa 4 tolak 3 sama dengan 4 tolak 1 sama dengan 3 tolak 5. So ini dah tak dah U prime. So masukkan nilai dia kat sini lah. So N 3 kali dengan A sama dengan 3. Kemudian kali dengan U. U sini 2x kuasa 4 tolak 5x. Kalikan kuasa dia N tolak 1. 3 tolak 1. Kemudian dikalikan dengan U prime. U prime sini adalah 8x kuasa 3 tolak 5. Okey. So sini dapat 9 kuasa 2 kalikan dengan 8x kuasa 3 tolak 5. So kalau sini kita dapat 8 72 x kuasa 3 tolak 45 kalikan dengan 2x kuasa 4 tolak 5 x kuasa 2. Okay. So make sure kurungan tu betul lah. Okay. Senang ke susah? Senang ke susah? Angkat tangan. Siapa yang tak faham?
Tak faham angkat tangan. Tak ada ke? Siapa yang faham angkat tangan? Siapa yang faham angkat tangan? Okey, senang lagi ni. Boleh ya? Okey. Okey. Kita tengok yang keempat, sum and difference rule. Sum and difference rule. When y comprise more than one function, so we can work out each differentiation separately. Kalau satu persamaan y itu mengandungi berapa sebutan x, ada lebih pada fungsi x, okay? Ada 2 atau 3, kita boleh buat pembezaan secara berasingan dan kemudian kita campur balik ya. Okay. Berasingan contoh macam ni, katakan y sama dengan 3x kuasa 2 campur 2x kuasa 2 campur 5x, contoh dia. So kita boleh buat asing-asing. Kita boleh differentiatekan yang ni dulu, campur yang ni, dan at last kali kita add together kan semua ni. Yang ni berapa, jadi berapa, dapatlah 1 dy per dx dia, 1 tempat lain. Okay, jadi tak kisah ni. Okay, contoh dia kalau untuk katakan asal kat sini, y sama dengan fx campur atau tolak gx. dy dx kita boleh asingkan dia. Jadi f prime, g prime. F prime plus g prime atau f1 minus g prime dan sebagainya. Depend pada persamaan ni lah. Okay, example 2.1.1d. Cuba tengok. Okay, okay, dy dx for each of the following. Carikan nilai dy dx. Okay, kat sini kita nampak ada campur lah kan, campur tolak. Kita boleh asingkan. Yang pertama, kita ada x kuasa 3 dan satu lagi ada 2x kuasa 2. Kita boleh asing, kita boleh buat asingkan, kita boleh differentiatekan yang ni, kita differentiate yang ni, dan kita campurkan dia. Tak kisah. Okay, so kita dapat sini 3x kuasa 3 tolak 1 campur. Okay, saya letak, kalau masih keliru, tulislah A sama dengan 1, N sama dengan 3. So nak dapatkan 3 kali 1 kali X 3 tolak 1. So dapatlah 3X kuasa 2. Yang sebelah sini A dia sama dengan 2, N sama dengan 2. So kita letak depan 2 kali 2 X. Okay, 2 tolak 1, so dapatlah 4X kuasa 1 ataupun 4X. So dapatlah dy dx sama dengan X kuasa 2 tambah 4X. Contoh kedua cuba buat. Contoh kedua buat. Okay, so sini kita dapat 6X 2 tolak 1 dapat 1 tolak 15X 3 tolak 1 dapat 2 tolak 4. Okay, tolak kosong tak ya. Okay, asalnya dia differentiatekan 3x kuasa 2 ni adalah 2 kali 3 kali x 2 tolak 1. 3 kali dengan negatif 5 dapat negatif 15. So 3 tolak 1 dapat 2. Kemudian yang kat sini 1 kali negatif 4 dapat negatif 4x. Okay, x tu ialah 1 tolak 1 dapat kosong. Dan yang negatif 3 ni adalah pemalar constant. So ini kalau kita buat perbezaan, pemalar tu equal to 0. So dapat ada 0 sini. Okay, lah. Beza antara kuasa 1 dengan tak ada x. Kalau tak ada x, automatik terus 0. So ini adalah pembezaan bagi persamaan di atas ni. Okay, yang ke ni seterusnya. Okay, saya cakap kalau macam ada pecahan sini, kita tulis dalam
bentuk single line saja. So, ini 2, X kuasa negatif 3, tolak X kuasa negatif 1, tambah 3. Ini kita buat yang ini dulu. Okey, kita tulis dalam bentuk yang satu line sahaja. Tidak ada nombor pecahan kat sini. Okey, kemudian divide X. Okey, negatif 3 kalikan 2. X negatif 3 tolak 1. Kemudian tolak. Okey, tolak. Tolak 1 kalikan dengan 1. Ini asal 1 kan. Okey, 1. Okey, kemudian X 1 negatif 1 tolak 1. Okey, 1 campur 3 adalah kosong. Solusi kita dapat negatif 6. X tolak 4. Okey, campur berapa? X kuasa negatif 2. Okey, juga boleh ditulis sebagai negatif 6 per X kuasa 4 campur 1 per X kuasa 2. Okey, okey. Yang ni macam mana? Bila dapat macam ni, kita pecahkan kepada dua pecahan. Yang ni boleh dapat ya, X kuasa 3 per X kuasa 4. Okey, tolak campur X kuasa 2 per X kuasa 4. Seterusnya apa? Kita pakai hukum indeks. Okey, kalau bahagi ini panggil quotient rule, atas tolak bawah. So kat sini kita dapat berapa? Negatif X bahagi X dapat negatif X. 3 tolak 4 tolak 1. 3 tolak 4 tambah 1. Campurkan dengan X. Okey, 2 tolak 4 tolak 2. Okay, tolak 2. So buat masukkan balik lah. Divide X dia negatif 1 kali dengan negatif 1. X negatif 1 tolak 1. Dan negatif apa ni, negatif 2 letak depan. Kita dapatlah tolak X. Tolak 2X kali dengan tolak 3. Okey, kita buat sendiri ya. Okey, disebabkan video sesi panjang, saya nak benda ni pun awak buat dan hantar ke dalam sidang. Okey, sesi 2.1.1. Okey, ingat ada tajuk dipanjang. Okey, yang soalan ni soalan 1 tak payah jawab. Okey, nanti awak buka balik video ni. Yang 1 ni kalau besar, saya tak payah jawab. Yang pertama ni tak payah jawab. Okey, yang ni pun senang sangat, tak payah jawab. Okey, yang ni jawab. Yang ni saya minta jawab. Macam mana X kuasa ni kedua. Jadi A sama dengan berapa? A sama dengan berapa? A sama dengan A sama dengan 1/2. Okey, N sama dengan 2/3. Okey, bila-bila susah saya jawab. Yang ni susah sangat. Okey, yang ni G buat. H buat. Yang ni pun menarik untuk dibuat. I dah ada, J tak payah lah kot. Okey, K wajib dijawab. 1 dengan L. So apa sini ada A sama dengan 2. Ini A ni sama dengan 1. Okey, dari A berapa? U sama dengan 5 tolak 4X. N sama dengan 7. U prime sama dengan berapa? Okey, dah ni. Okey. Yang ni pun menarik juga untuk dibuat. So ini pecahkan jadi apa? 3 tolak 2X kuasa 2 tolak 7X kuasa negatif 3. Okey, tuliskan single line. So dapatlah A sama dengan berapa, U sama dengan berapa, N sama dengan berapa, U prime sama dengan berapa, tulis balik. Okey, buat lah. Ni. Macam mana nak buat ni? Okey. Yang ni kita tuliskan single line. Jadi X
tolak 5x kuasa 2. Kuasa berapa ya? Kuasa berapa? Saya nak tanya. Muhammad Aiman Aizat, onkan mikrofon anda. Muhammad Aiman Aizat. Ya, Okey, kuasa berapa tu? negatif 2. X tolak. Bukan. Bukan. Lain. Kita cuba. Afiq Akmal. 2 tu adalah kuasa untuk 5x sahaja tau. 2 yang awak cakap tu saya rasa itu untuk 5x saja. Afiq Akmal berapa? 2. 2. Bukan. Chong Chi Jiang. Chong Chi Jiang 1/2. 1/2. Okey, 1/2. Okey, sekejap 1/2. Awak cakap 1/2. Beza tak? 1 per punca kuasa X tolak 5X kuasa 2 dengan satu lagi ialah yang ni. Beza tak? Beza kan? Sebab ni 1 per. So kalau awak nak cakap ini 1/2 adalah berefer kepada yang ini. Okay. Jadi kalau untuk ini dia jadi berapa? X tolak 5X kuasa 2 kuasa negatif 1/2. Okay. Negatif setengah. Sebab apa? Jadi 1 per. Saya cakap tadi kalau 1 per ni negatif ni adalah macam ada palang di atas dia. Okay. So bismillah. Adam. Okay. So kita rewrite balik dalam satu ungkapan, tidak ada pecahan, tidak ada simbol punca kuasa 2 atau punca kuasa 3. So kita tulis balik dalam satu persamaan. Kita akan dapat y still lagi, y sama dengan dengan x tolak 5x kuasa 2 kuasa dengan negatif 1/2. 1/2 refer kepada punca kuasa. 1/3 adalah punca kuasa 3 per bagi kuasa nombor. So negatif ni refer kepada dia berada satu bahagi dengan nombor tersebut. So kat sini awak dapat samaan ayat ni yang baru ialah y sama dengan x tolak 5x kuasa 2 kuasa negatif setengah atau negatif 1/2. So dapatkan nilai A adalah 1, U sama dengan X tolak 5X kuasa 2, N sama dengan 1/2, U prime sama dengan berapa? 1 tolak X, saya dah jawab ni, tolak 10X. 1 daripada mana? X ni kalau kita differentiate dapatlah 1, yang ni 2 kali 5 dapat 10x. Okey. Tu tolak. So, saya dah bagi dah A, U, and X. Okey, boleh buat sendiri. Contohnya dia ada nampak ni pun dah sama jawapan dah nampak. Okey. Kita buat macam ni. Sharing tak soalan. Okey. Untuk teknik of differentiation ni insya-Allah kita akan buat pada hari Rabu nanti. Okey, kita akan masuk ni. Okay, kita masuk ke daerah. Sekali lagi, saya ulang soalan-soalan yang perlu awak buat. Okay. Saling ikut dia. Nanti kalau tak sempat ni, awak tengok balik video ni. Kalau tak sempat nak salin, saya akan upload video ni dan tengok. Selesai, nanti awak hantar ke dalam angkatan sidos lah. 21.1. Okay, yang perlu buat A, B tak perlu buat soalan mudah. C, D.
Okay, C dengan D. Okay, kalau dan sedikit cewa. G dengan H. G dengan H. I. Okay, bukan kena buat semua. Tapi saya pilih lah mana yang K dengan L. K dengan L. Kemudian yang terakhir M dengan N. Okay, M dengan N. Okay, soalan je ni awak boleh hantar sepanjang hari ni lah. Lagi 2, 4, 6, 8, 9 soalan. Okay, 9 soalan. Okay. Okay, lepas habis kelas ni, saya akan bagi pre-quiz yang kedua, tajuk law. Okay. Okay, harap semua bersedia. Okay, ada apa lagi nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Nak tanya silakan onkan mic. Onkan mic dan bolehlah bertanya. Angkat tangan. Ada tak nak tanya apa-apa? Belum soalan ni. Okay, ada soalan nak tanya? Silakan angkat tangan dan onkan mic. Semua faham tak faham ni? Tak faham cakap tak faham je. Jangan diam je. Topik ni topik dah cakap dah. Tak lah. Siapa kalau awak mesti tak faham sampai belakang-belakang tu ada masalah. Okay. Boleh tak boleh? Tapi yang faham betul-betul angkat tangan. Yang betul-betul faham betul-betul angkat tangan. Silakan. Okay. Angkat tangan. Okay. Boleh Okay. Alhamdulillah. Senang maknanya saya mengajar ini semua tak faham. Okay. Terima kasih turunkan tangan. Okay. Okay. Saya rasa sampai kat situ saja. Kalau kita sikit je ni, apa saya nak ikut dia follow dia punya masa tu. Lepas ni kita akan masuk yang kedua pada hari Rabu nanti. Okay, kejap lagi kita akan sembang dalam WhatsApp. Saya akan bagi quiz 2, pre-quiz 2 ya, untuk quiz 2 pada hari Rabu nanti. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih banyak semua. Waalaikumsalam.